Wanita hari ini. Kerajaan sangat menghargai sumbangan wanita kepada negara. Bagi memperkasa usahawan wanita, sejumlah RM95 juta pembiayaan mikrokredit khas disediakan khusus. Pihak kerajaan menyediakan dana untuk mewujudkan pusat sokongan sosial setempat. Sekurang-kurangnya para wanita, mereka tahu adanya saluran tertentu yang mereka boleh mengadu masalah. Apa yang saya dapat lihat, senario di Malaysia ini khususnya wanita mempunyai kesedaran yang kurang. Dia dapat memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia dan juga dapat membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton Setia Wanita hari ini. Terima kasih kerana memilih kami sebagai siaran tengah hari anda. Hari ini bersiaran bersama saya dan juga Farin untuk 9 November 2020. Farin sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, dan kita harapkan juga para penonton sihat walaupun di dalam tempoh kita sedia ada tahu hampir ke satu ataupun keseluruhan negara kita menjalani tempoh PKPB kecuali Perlis, Pahang dan juga Kelantan. Dan bercakap mengenai pandemik COVID-19 ni, kita nak sentuh sikit mengenai statistik sejak semalam yang mana ini berita baik kepada kita semua. Angka jangkitan COVID sebenarnya menurun daripada 1,000 lebih. Semalam mencatatkan sebanyak 852, Farin. Betul. Dan kalau kita melihat angka yang kita agak mungkin terkejut dan risau adalah minggu lepas sekitar 1,700 dan alhamdulillah mula menurun dan ini menunjukkan kita memberi kerjasama yang baik, terus patuh pada SOP dan kita harap situasi ini dapat diteruskan oleh rakyat Malaysia. Okey, sebelum kita terus untuk topik kita hari ini, Farin, kita nak bersama dengan segmen tajaan. Kita nak bersama dengan K. Taib, jurucakap JSD Holdings dan Berhad. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini. Sebelum itu saya perkenalkan diri, saya K. Taib selaku jurucakap JSD Holdings Sdn Bhd, iaitu satu jenama yang tidak asing lagi di pasaran. Baiklah, hari ini saya nak bercakap mengenai satu produk terbaru JSD, iaitu Feminine Wash Young and Fresh, yang mana ia merupakan produk pembersih dalaman wanita. Ya. Okey, apa yang menariknya Feminine Wash kami ini adalah ia dirumus khas daripada bunga-bungaan dan juga herba-herba terpilih seperti manjakani, cengkeh dan juga sirih. Dan antara kelebihannya seperti boleh membantu mengurangkan masalah keputihan, dia juga boleh membantu mengawal masalah kegatalan di sekitar Miss V dan juga boleh membantu mencegah jangkitan bakteria dan kuman. Selain daripada itu, harumannya yang sangat wangi dan eksklusif mampu memberi kesegaran kepada pengguna sepanjang hari dan yang pastinya tentulah lulus KKM. Macam mana puan-puan? Menarik bukan? Okey, jadi hari ini kami di JSD berbesar hati nak bagi satu tawaran yang sangat special kepada semua penonton wanita hari ini sempena 11 hari bulan 11. Okey, saya nak bagi tahu satu ni harga dia adalah RM40 dia, tetapi hari ini sempena 11 hari bulan 11 kami cuma nak bagi sebanyak RM29 sahaja. Saya ulang, RM29 sahaja, sangat-sangat jimat. Jadi macam mana nak dapatkan produk ni? Sangat-sangat mudah. Puan-puan boleh hubungi kami punya stokis seluruh Malaysia ataupun layari page kami, JSD Malaysia, ataupun terus kontak saya di 017-4014-510. Ingat Family Wash, ingat JSD, manis mantap penuh rahsia. Okey, terima kasih Puan K. Taib atas perkongsian itu tadi. Okey, kita nak terus dengan topik kita hari ini di mana saya ingin wawarkan mengenai sejak hari Jumaat hari itu banyak diperkatakan mengenai pembentangan belanjawan 2021 dan pastinya ramai yang tertunggu khususnya kaum wanita mengenai apa inisiatif atau insentif yang akan diberikan oleh kerajaan kepada kaum wanita dan banyak lagi mengenai mungkin peningkatan dari segi peruntukan dan sebagainya. Kita akan bersama dengan Fahrin dan juga tetamu kita, tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini. Saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bernama Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021
Secara keseluruhan, pemberian BPR ini dijangka akan memanfaatkan Pembentangan Belanjawan 2021 yang dinanti-nantikan oleh semua rakyat Malaysia telah diumumkan oleh Menteri Kewangan, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz beberapa hari yang lalu di Dewan Rakyat. Jumlah bajet yang telah diumumkan merupakan jumlah terbesar dalam sejarah, iaitu sebanyak RM322.5 bilion atau 20.6% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2021. Dengan kehadiran seramai 80 orang ahli parlimen, antara cadangan yang telah dibentangkan adalah kerajaan bersetuju membenarkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bersasar. Selain itu, beberapa peruntukan juga akan diberikan kepada rakyat dan sektor ekonomi. Antaranya, bantuan prihatin rakyat, peruntukan untuk golongan warga emas, kanak-kanak dan OKU serta tidak dilupakan juga peruntukan bagi memperkasa golongan wanita di Malaysia. Pusat ini dengan kerjasama NGO akan menyediakan perlindungan sosial dan sokongan moral kepada golongan wanita, terutamanya dalam mendebani masalah keganasan rumah tangga, penceraian dan penderaan. Sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pasca bajet 2021 manfaat kepada wanita dan saya kira para wanita harus terus berikan perhatian dan bersama dengan saya kerana kita terus akan mempericikan dan memperhalusi apakah manfaat di mana wanita terus terbela dan ada juga menjadi batu loncatan kepada anda semua. Baik, pada hari ini saya bersama dengan seorang pakar ekonomi, Datuk Dr. Madeline Bermar. Terima kasih Datuk bersama dengan kita. Baik, kalau kita lihat Datuk di mana ini merupakan bajet yang terbesar. Betul. Dan merangkumi ke semua aspek, ke semua sektor. Tetapi bagaimana belanjawan ini juga kalau kita lihat di dalam cabaran ekonomi global, perang perdagangan yang sedikit sebanyak memang memberi kesan kepada Malaysia termasuk juga cabaran kesihatan dalam negara kita. Ternyata ini suatu yang cukup mencabar. Tapi bagaimana kita lihat bajet ini ataupun belanjawan ini memberi manfaat keseluruhannya kepada rakyat Malaysia? Okey, terima kasih ya. Kita telah mendengar banyak perbincangan sebelum ini tentang COVID. Semua orang tiba-tiba yang tak tahu COVID, tiba-tiba Google tentang COVID. So, termasuk rakan-rakan saya, saudara mara saya dekat Rumah Panjang, semua tanya, COVID tu apa dia? So kita melihat kesedaran rakyat Malaysia tentang COVID. Dan di sini, belanjawan ini uniknya sebab apa? Banyak perhatian yang diberikan terhadap belanjawan ini. Tidak pernah, bukan kata tak pernah lah. Kalau bajet-bajet yang sebelum ni jarang orang tunggu. Yang orang tunggu cuma bajet yang bahagian terakhir je nak tahu bonus berapa dapat. Okey, ataupun cukai apa yang akan dihapuskan atau tak ditambah. So, tapi kali ini kita melihat ya rata-rata rakyat Malaysia semua menunggu dan menanti tentang bajet ini. Tadi disebut Farhana ada menyebut tentang COVID ini satu perkara yang perlu kita terangkan dalam ekonomi kita ada antarabangsa, kita ada domestik. Okey. Satu lagi ialah pengeluaran dan penggunaan. Ini elemen ekonomi. Baik. Bila kita sebut ekonomi ini, Malaysia ini adalah ekonomi yang terbuka. Jadi terbuka tu maksudnya ada pelaburan asing, ada apa kita katakan ialah kita berjual beli dan sebagainya, orang datang ke sini, kita keluar. Tapi bila berlakunya COVID, lockdown, dunia semua seolah-olah berhenti. Betul. Jadi ini meninggalkan kesan di ekonomi global. Dan ada ahli-ahli ekonomi yang mengatakan bahawa ini yang nombor 2 selepas 1930, satu kemelesetan ekonomi dunia. So ini kali kedua. So ramai, tapi kita tak tahu lagi entah nombor 1 sebab kesannya belum tahu lagi. Maksudnya kesan yang lagi lag effect dia. Okay. Jadi maknanya dari segi global. Satu lagi di peringkat negara ini juga meninggalkan kesan maksudnya ekonomi lockdown. Kalau ingat dulu semua tak boleh. So dari segi pengeluaran tu maksudnya apa? Disebabkan vaksin tidak dijumpai lagi, maka kerajaan ataupun usaha untuk penjarakan sosial, usaha lockdown itu perlu dilakukan untuk memastikan penjarakan berlaku. Okay. So jadi bermakna pengeluaran diberhentikan. You tak boleh pergi office sebab di situ ramai manusia. Betul. So, okey, nombor 2, tak boleh pengeluaran. Pengeluaran terkilang, tutup, semua tutup. Nothing. Okey, yang kedua adalah penggunaan. Kita tak boleh pergi kedai mamak, dah stres. Kita tak boleh berjalan. Jadi penggunaan pun berhenti. So memang tidak boleh dinafikan bahawa kali ini memang bajet ini
terpaksa berhadapan dengan senario sebegini. Itu permulaan. Okey. Baik, dan kalau kita lihat ini khusus ataupun fokus kita adalah manfaat kepada wanita. Sebenarnya Datuk, setiap kali kalau belanjawan ni, saya sebagai seorang lelaki rasa cemburu dengan wanita. Betul. Kerana wanita nasib mereka memang terbela dan banyak peruntukan untuk wanita. Dan kalau kita lihat banyak di antaranya yang telah ditambah baik dan sebagainya, tetapi yang istimewanya untuk 2021 ni apa perbezaan dan keunikannya untuk wanita? Okey, ini yang ramai yang tertunggu-tunggu, seperti yang Farahin katakan. Kalau di universiti pun orang kata keutamaan, kalau kita tengok majoriti di universiti pun ramai wanita sekarang. And now budget pun memang khas untuk wanita. Sebenarnya sepatutnya gender spesifik, maksudnya yang lelaki, wanita. Tapi kita disebabkan agak dah lama tertinggal dari segi budget dan sebagainya, maka memang ada bantuan keutamaan diberikan pada wanita. Okey, kita lihat ada 4 elemen yang penting dalam, kalau saya baca teks yang ucapan Menteri Kewangan kita yang berkaitan dengan wanita. Yang pertama ialah what we call economic empowerment. Pemerkasaan wanita. Ada yang benda yang baru dalam kali ini, ada yang lanjutan dari dulu. Memang dah ada. Okey. Itu dari segi ni. Kedua ialah dari segi kesihatan. Okey, healthcare dan sebagainya, keutamaan diberikan. Ketiga, taska untuk membantu golongan wanita keluar dan sebagainya. Dan yang keempat iaitu mereka sebagai kumpulan yang kita gelar sebagai kumpulan rentan, which is vulnerable ataupun yang mudah terancam. Jadi bajet kali ini kalau nak cari yang mana yang betul-betul saya boleh katakan yang KWSP. Sebab KWSP wanita. Sebab wanita dia juga sebagai pekerja, wanita juga sebagai what we call dia menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi dia walaupun KWSP ini bukan dikhususkan hanya kepada wanita, tapi bagi saya ia terkesan. Dan juga kita lihat banyak program-program economic empowerment, program pemerkasaan ekonomi. Kalau kita tengoknya dengan tekunnya, kita tengoknya dengan bantuan yang dikeluarkan oleh YAPIM dengan Islamic Disnita 50 juta ni. Banyak. Betul memang. So jadi ini bagi saya yang pertama sekali yang tadi KWSP. Yang kedua saya juga melihat bagaimana bantuan diberikan kepada wanita ramai. Dua kategori kenapa mereka ni digelar sebagai kumpulan rentan atau kumpulan vulnerable. Satu ialah mereka ni ramai dalam sektor-sektor yang mana kebanyakan we call it a feminized sector. Sektor di mana wanita yang ramai dominasi. Contoh, sektor tidak formal. Apa itu sektor tidak formal? Yang berniaga di tepi jalan. Yang bukan hanya di tepi jalan. Mereka ini tidak berdaftar. Bekerja sendiri. Dan mereka ini banyak menyumbang kepada keluarga. Okey. Dari segi negara mungkin mereka ini tidak nampak sebab kita datang sebab mereka tidak dicukai. Ataupun mereka tidak membayar cukai. Jadi seolah-olah mereka ini tidak menyumbang kepada. Sama juga pekerjaan wanita di rumah. Dia call unpaid work. Sedangkan kalau tidak tanya isteri atau wanita ini, dia lah yang paling awal bangun pagi dan dia paling lewat tidur. Kalau saya tanya student saya, ibu kerja apa? Tak kerja. Saya kata apa ibu buat? Dia kata itulah dia cerita. Saya kata kalau you tengok tu, dia dalam ekonomi mereka hanya tidak dinilai. Jadi ini ada ahli-ahli ekonomi kata kita mesti nilaikan baru kita tahu sumbangan dia. Mungkin kita boleh sediakan support system untuk mereka dan sebagainya. Baik, Datuk tadi bila dah tanya para pelajar tu, apa kata kita dengarkan pula apa pendapat mereka di luar sana tentang belanjawan 2021. Kita akan bincangkan lagi. Saya menyokong pihak kerajaan menyediakan dana untuk mewujudkan pusat sokongan sosial setempat. Sekurang-kurangnya para wanita mereka tahu adanya saluran tertentu yang mereka boleh mengadu masalah. Mungkin kita boleh menyediakan program kemahiran di mana para wanita ni boleh menjana pendapatan. Saya sangat bersetuju dengan dana yang diberi oleh kerajaan iaitu memperkasakan golongan wanita dengan memberikan pembiayaan mikrokredit khas. Ia dapat membantu golongan-golongan usahawan wanita yang telah terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Golongan wanita dapat membuka perniagaan yang baru ataupun menambah baik pulih perniagaan mereka. Tubuhan yang dilaksanakan oleh kerajaan ini sangat-sangat bermanfaat kepada wanita berbisnes di luar sana, terutama
terutama kepada mereka yang baru sahaja nak menjinakkan diri dalam bidang bisnes ataupun yang sudah sekian lama dalam industri bisnes. Jadi dengan pertubuhan ini mampu membantu wanita-wanita di luar sana untuk mengasah lagi skill yang sedia ada. Untuk membuat pusat sokongan sosial setempat yang baharu, saya rasa kurang wajar kerana program sebegini NGO boleh bekerjasama dan memperluaskan skop untuk bersama-sama membantu menangani masalah kekeluargaan. Saya rasa lebih baik peruntukan wang yang banyak itu disalurkan untuk menyelesaikan masalah pokok kenapa berlaku masalah sosial begini. Saya amat bersetuju jika kerajaan dapat membuat pusat jagaan kanak-kanak ataupun taska di bangunan-bangunan kerajaan kerana masalah kekangan yang pekerja-pekerja kerajaan hadapi memudahkan beban mereka untuk tidak memikirkan di mana mereka ingin menghantar anak-anak mereka. Saya setuju dengan inisiatif kerajaan yang memberi peruntukan kepada program ujian saringan untuk kanser cervix dan juga subsidi untuk ujian mamogram. Apa yang saya dapat lihat, senario di Malaysia ni khususnya wanita mempunyai kesedaran yang kurang. Jadi dengan adanya program sebegini, dia dapat memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia dan juga dapat membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Atas kita sedia maklum, ujian-ujian sebegini harganya mahal. Itu dia pendapat mereka di luar sana, Datuk. Kalau kita lihat antara yang mereka cukup sambut baik dan raikan tentang bidang keusahawanan dan juga taska pusat komuniti jagaan anak-anak dan sebagainya terus diberikan perhatian dan pembelaan. Tapi kalau kita tidak kurang juga ada yang tidak bersetuju juga, Datuk. Okey, mungkin Datuk boleh ulas tentang pendapat mereka ni. Ini lagi saya suka sebab dia membuka ruang supaya kita ada perdebatan wacana. Maksudnya mesti takkanlah semua nak setuju. Ada yang perlu ditambah baik, dia sebut tadi kan. Jadi ini penting dalam bajet sebab kita biasanya berita ni selalu satu hala je. Kali ini kita dengar ada rakyat yang mengatakan perlu ditambah baik, dah tambah. So saya menerima baik cadangan tadi. So ada beberapa perkara yang dibangkitkan. Satu tadi ialah yang pusat setempat tadi yang katakan memang perlu ada sebab memang kalau kita lihat zaman COVID ini memang pusat tu mungkin buat masa ni belum dapat digunakan lagi atau sebab physical distancing. Jadi ada disebut juga tentang perlunya bantuan ataupun yang dikatakan pemerkasaan dari segi ekonomi. Sebab banyak lagi aspek pemerkasaan. Ada pemerkasaan dari segi politik untuk meningkatkan lagi suara wanita dalam ni. Tapi yang difokuskan kalau kita lihat dalam belanjawan ini banyak terhadap pemerkasaan ekonomi. Kita tengok aja jenis bantuan-bantuan yang diberikan disebut tadi. Mikrokredit. Ada yang mikrokredit, microfinancing, you sebut aja apa yang tak ada. Yang menjadi kekhawatiran saya, bantuan atas kertas ini memang hebat. Yang menjadi masalah kita selalunya ialah apa yang kita gelar bila kesampaian dia. Sampai tak? Dia sampai tak kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Dan betul-betul yang kita takut, kami sentiasa lah, sebab saya mengkaji kemiskinan, di mana kita ada satu yang kita gelar, kita tersilap dari segi orang yang layak tidak dapat, orang yang tak layak dapat. Ini yang menjadi kerunsingan kerajaan sedar ini. Sebab salah satu aspek yang diberi penekanan ialah apa yang digelar sebagai what we call it, delivery. Jadi ini yang perlu ditambah baik. Ada juga delivery, satu lagi rasuah. Itu governance tu kena ketat, integrity. Kalau kita dengar Perdana Menteri begitu prihatin terhadap benda itu. Sebab you ada berbilion-bilion atas kertas. Kalau yang menerima tu orang yang sama, yang mempunyai jaringan yang begitu baik, bendera yang sama, warna yang sama, etnik yang sama, you name it, umur yang sama, so atau gender yang sama. Tapi di sini kalau kita lihat perhatian lebih serius sekarang kita lihat bagaimana kerajaan memberi keutamaan kepada aspek ini. Bahawa kalau ingin memastikan program ini sampai kepada wanita yang betul-betul memerlukan, maka kita perlu memperincikan, perhalusi penyampaiannya juga. Dan juga perlu ada what we call ada check and balance. Integrity, check and balance semua itu. Semua kena ada. Okey. Dan kalau kita lihat tadi, saya tertarik juga apabila Datuk mengatakan bahawa antara ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini adalah wanita. Dari segi penganggurannya, pemberhentian kerja dan sebagainya. Dan kemudian tak kurang juga daripada M40 telah turun menjadi B40 dan sebagainya. T20 ada yang jatuh.
T20 juga ada. Saya jumpa orangnya. Satu fakta yang memang kita harus hadapi. Jadi bagaimana ulasan daripada Datuk tentang isu ini? Okey, kalau kita lihat ya, memang banyak masalah-masalah yang dihadapi rakyat Malaysia lah ya, tak boleh kata ini. Tapi khususnya wanita ini, sebab dari segi latar belakang sejarah ya, sejarah ataupun budaya dan sebagainya, maka kita melihat lompang ataupun gap ya, gender gap masih lagi luas di Malaysia. Kita antara negara yang masih lagi dikatakan di mana gender gap kita masih, kalau nak bandingkan ada setengah-setengah negara tu barat tak payah bandingkan lah kita. Okey, sebab kadang-kadang benda pengukuran tu pun berbeza. Okey, jadi kita melihat sektor yang paling terkesan adalah sektor-sektor di mana what we call ramai wanita yang terlibat ya. Satu tadi sektor tidak formal saya sebut ya. Dan kita lihat juga bagaimana sektor tidak formal, satu lagi yang mana wanita sebab wanita ni kebanyakannya mereka ini yang menjadi isu dia. Bajet saja tidak cukup. Dia perlu satu dasar, satu pendekatan yang lebih holistik. Yang macam contoh gender gap antara berapa ramai wanita dalam kategori membuat keputusan. Kita masih lagi tak mencapai 30% yang diharap-harapkan. Jadi bila dibuang kerja atau pilihan untuk mengambil pilihan siapa yang antara lelaki dan wanita, selalunya wanita akan menjadi orang yang terpilih untuk bekerja di rumah. Okey. Baik Datuk, mungkin minta maaf saya bercelah. Saya tak nak melepaskan peluang untuk bertanya soalan ini tentang perlindungan kepada golongan wanita sebanyak 21 juta ni, sokongan sosial setempat ini tentang keganasan rumah tangga, keganasan domestik ni. Saya nampak ada kelebihan di sini. Terima kasih kerana membawa isu ini sebab satu-satunya perkara yang sebab saya kerja di Suhakam, kita menerima komplain dan sebagainya. Antara perkara yang kita terima dalam diskusi kami dengan masyarakat juga ialah dari NGO dan sebagainya, domestic violence. Pada mulanya ada agensi-agensi kerajaan yang kata sebenarnya benda ni tak betul. Tapi bila kita dah menengok dalam masa yang mungkin dalam masa yang singkat benda tu tak nampak. Jadi sekarang kita melihat domestic violence terhadap wanita, terhadap anak. Mula meningkat. So ini data ini memang you pergi ke kementerian sudah ada data-data ini. Dan berpunca juga sikit sebab kerana COVID-19 ini. Dia bukan COVID tu menyebabkan. Senario tu, you bayangkan tekanan itu, density di mana you bayangkan bagaimana dalam satu rumah, we are not talking about banglo, kita bercerita pasal rumah yang mana ada 2 bilik ke 3 bilik dan tiba anak 5 orang balik daripada daripada boarding school sekarang. Dan suami yang tak pernah jarang ada di rumah atau isteri jarang ada di rumah, tiba-tiba semua 8 orang duduk dalam satu ni. So jadi tekanan ni sangat tinggi. So benda yang dulu tak pernah marah tiba-tiba marah, and don't forget panasnya dengan dan mereka tidak boleh keluar. Dibayangkan. Baik Datuk, mungkin sebagai pesanan ataupun kata-kata akhir daripada Datuk, mungkin apa yang boleh dikatakan kepada para penonton bagaimana belanjawan 2021 ini boleh dimanfaatkan dengan semua dalam situasi kita yang mencabar ni? Betul. Ini satu yang penting. Tidak guna kita ada bajet yang atas kertas dan juga bantuan-bantuan yang telah disalurkan kalau kita tidak boleh memanfaatkan. So saya menyeru wanita dari peringkat yang paling tak kisahlah di peringkat semua akar umbi ke yang bekerja ke yang berberniaga cuma kita Google. Jangan tunggu sebab ramai ini menunggu. Ambil tahu lah. Sekurang-kurangnya ambil tahu. Lagipun dah dibagi bantuan untuk menggunakan telco tadi minta. So jadi kita mengharapkan wanita baca surat khabar, tanya kawan, tanya YB, tanya semacam-macam. Bagaimana kita boleh memanfaatkan bantuan yang sedia ada tu. Okey, baik, mungkin seberingkas tetapi padat. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Madin Burma, pakar ekonomi yang kita harap dapat memberi sedikit pencerahan dan penjelasan kepada anda semua, tapi berbalik semula kepada anda perlu ambil tahu. Okey, baik. Dan nampaknya anugerah bintang popular berita harian kembali lagi dengan sedikit dan sesuatu istimewa dan berbeza. Kita bersama dengan Fatin. Legasi 33 tahun pentas popular, kuasa bintang legenda dan bakat baru. Nantikan persembahan hebat artis terpilih pada malam kemuncak anugerah bintang popular BH ke-33. Juga aura pesona barisan penyampai anugerah di malam penuh berprestij. Segalanya di anugerah bintang popular BH ke-33, Jumaat 13 November 9 malam secara langsung dan eksklusif di TV3.
Kembali bersama saya mengenai ABPH 33. Pastinya ada yang tertunggu-tunggu, pastinya ada yang tak sabar. Bahang ABPH itu mungkin kian terasa pada hari Jumaat ini. Dan bersama saya hari ini, kita bersama dengan pengarah berita hiburan BH, Cik Syamsul Azri Syamsir. Apa khabar? Dan juga mungkin orang kuat ABPH sendiri, iaitu Nurul Huda Khalid. Terima kasih kerana bersama dengan wanita hari ini. Baik, kita bercakap mengenai ABPH ke-33 ini. Mungkin ada sesuatu yang baru pastinya dalam norma baru COVID-19 ini. Kelainan sendiri yang dilakukan oleh ABPH kali ini? Okey, terima kasih Pak Fatin. Memang kali ini kita tampilkan ABPH dalam norma baru di mana kita tahu bahawa apabila kita decide untuk anjurkan ABPH, kita tahu tahun ini kita telah berdepan di pandemik COVID-19. Jadi apa yang kita perlu buat dan sesuaikan dengan pengisian acara kita kan. Jadi selepas kita berdebat dan merujuk kepada Majlis Kehormatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan, kita tahu bahawa ABPH boleh on kalau kita patuh SOP betul-betul. Okey. Jadi kita kena ikut apa garis panduan ditetapkan oleh kerajaan dalam penganjuran dalam setiap pengisiannya pun. Bagi memastikan tak ada apa-apa yang kelangsungan untuk secara berlangsung lah. Baik, untuk Puan Huda sendiri, bagaimana agaknya keterlibatan dari segi artis dan mungkin hos-hos muka-muka baru rasanya? Okey, kita host kita akan ada Datuk AC dan juga Nabila Huda. Nabila Huda first time rasanya. Datuk AC untuk kali yang kedua rasanya. Last year dia juga. And then dari segi persembahan pula ada macam-macam, ada macam genre, ada persembahan daripada artis-artis lama juga, daripada muka-muka baru, BBNU pun ada juga. Okey, pastinya kalau nak melaksanakan sesuatu program besar yang berprestij, orang kata cabaran-cabarannya nak kita sekarang ni tak ada penonton, dan bagaimana agaknya SOP-SOP itu akan dilakukan pada keseluruhannya? Okey, kalau kita rujuk kepada asal pada lepas kita melancarkan ABPH itu, proses undian kita adalah 100% online. Jadi kita ada 13 kategori utama dan 5 kategori online yang kita buka secara online. Di situ dah bersih dah, memang dah patuhi SOP. Lepas tu kita punya apa saja kita punya communication kita dengan peminat melalui media sosial. Kita engage peminat kita melalui platform digital. Jadi di situ kita akan selitkan bukan saja mesej pasal promo ABP, tapi lebih kepada macam mana masyarakat perlu menjaga SOP, perlu menjaga penjarakan, kebersihan. Jadi setiap kali kita anjurkan ABPH, kena ada mesej yang positif di situ. Itu dari segi pun tak ada kan? Ya, roadshow pun tak ada dah. Okey, itu dari segi keseluruhannya. Tapi kita tahu pentingnya dalam pihak produksi sendiri, kru-kru mungkin keterlibatan tu mengenai SOP-nya bagaimana, Puan Huda? Okey, kita buat dekat Axiata Arena ya tahun ni, besar tempatnya. So besar tempat memudahkan kita untuk mematuhi SOP itu. Maknanya dari segi penjarakan fizikal kita boleh jaga dengan lebih baik. Lepas tu orang-orang yang kita panggil, maksudnya keterlibatan kru dan juga artis pun adalah terhad, tak macam biasa. So maknanya kru pun kita limitkan, artis yang terlibat pun adalah kurang sedikit. Maksudnya contoh macam penyampai anugerah tu selalunya 2 orang atau 3 orang setiap masa. Kali ini kita hanya ada seorang je. Okey, kalau seorang pun mungkin macam mana memeriahkan tu kita nak tahu kejap lagi. Tapi sebelum tu saya nak sentuh sedikit mengenai pastinya ramai penonton ABPH sendiri yang ingin mengetahui apa malam kemuncak tu yang akan diadakan. Malam tu nanti selain daripada persembahan semua dari segi penyampaian anugerah tu sendiri, kita takkan ada lagi dah macam one to one bagi hadiah tu. Kita elakkan daripada pemenang itu untuk mengambil hadiah tu daripada tangan orang lain dari segi SOP-nya lah. Itu satu. Dari segi persembahan pun kita akan bawa balik legenda juga sebenarnya, iaitu ada Azlina Aziz dan Liza Aziz yang dah lama sangat tak keluar. Itulah dari segi persembahan yang lain. Biasalah ini adalah satu cabaran sebenarnya. Cabaran yang sangat besar untuk production, untuk menyampaikan sesuatu yang meriah tetapi tak ada penonton. Itu je. Okey. Untuk Cik Syamsul sendiri, pastinya penonton yang saban tahun menunggu antara kejutan kelainan. Tapi kali ini bagaimana? Okay, kali ini kita tempoh ABPH itu adalah sebulan saja proses undian kita. Kita tidak ada top 5. Sebelum ini kita pernah umumkan top 10. Tapi top 10 itu adalah hingga tarikh 1 November saja dan undian masih boleh dibuka. Tapi tengah malam tadi undian ditutup. Jadi mungkin semua orang tertanya-tanya siapa antara 20 ni yang boleh menang
setiap kategori dan siapa bintang paling popular. Jadi kita anggap satu debaran untuk penonton untuk tahu kan, kerana kita tak dapat tahu bayangan pun tak ada. Kita pun tengah menunggu keputusan yang rasmi daripada inilah kita punya perkiraan undi. Okey. Mungkin Kak Huda mungkin boleh ajak ramai-ramai mereka untuk menyaksikan walaupun dalam norma baru, tapi kita perlu support, dan ini adalah orang kata acara tahunan untuk ABPPH sendiri. Betul. ABPPH akan berlangsung dengan meriah walaupun tak ada penonton di dalam stadium. So kami harapkan supaya penonton akan melekat di depan TV lah dengan persembahan-persembahan yang akan kami sajikan. Okey, Cik Samsul, pesanan untuk penonton? Sama juga, kita juga berharap supaya penonton dapat menonton ABPPH Jumaat ini dari Axiata Arena melalui platform digital atau TV3 lah. Jadi tidak ada penonton tidak bermakna tidak boleh meriah acara itu. Kerana kita akan berusaha untuk menghasilkan persembahan yang solid yang melangkaui pelbagai genre lah, daripada BBNU hingga pada artis legenda kita pun ada. Baik. Jadi stay tune. Okey, terima kasih Encik Syamsul dan juga Puan Huda. Pastinya anda di rumah jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan ABPPH pada hari Jumaat ini pada 9 malam. Pastinya ada antara kejutan-kejutan yang akan diadakan. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Fahrin. Wanita hari ini. Baik, tidak sia-sia anda terus bersama dengan saya kerana saya ada seorang tetamu yang cukup istimewa. Saya ingat saya dah cukup opa dah bersut kelabu ini. Ada yang bersama dengan saya didatangkan daripada Korea di sebelah saya. Inilah dia. Tapi dalam bentuk cut out size yang dibawakan oleh Diana Bu, Ketua Pegawai Pemasaran Lazada Malaysia yang bawa bersama Lee Min Ho bersama dengan kita. Yes. Okey. Baik, kita nak berbicara mengenai kempen Lazada 11/11 Biggest One Day Sale tahun ini. Dan kabarnya yang cukup menarik apabila Lazada mencabar pembeli untuk mengalahkan jaminan harga terendah. Jadi Diana boleh ulas tentang cabaran ini. Ya, kami sangat yakin bahawa kali ini di 11/11 Biggest One Day Sale ini pelanggan akan mendapat harga terendah di Lazada dibandingkan dengan platform e-dagangan yang lain. You will not be able to find lower than our price. So with this, dengan keyakinan ini kita jaminkan 11 kali money back guarantee. If you find the price lower than Lazada, the price difference. Okay. So I'll give you an example. So kalau you beli sekiranya you beli barang RM100, okay, and then you find harga di luar, let's say RM91. Perbezaannya RM9, right? Yeah. 11 times of the RM9, which means kita akan bayar you 99. Ya. Maknanya betul-betul mencabar, maknanya pengguna ataupun pembeli boleh cari kalau harga lebih murah daripada Lazada Ya. Dan diberikan lagi 11 kali ganda daripada perbezaan harga tu. Okey, baik, kalau kita lihat apa antara tawaran dan potongan harga yang boleh diharapkan oleh pengguna untuk penjualan 11/11 ini? So 11/11 ini akan menampilkan tawaran yang berjenama dan eksklusif, di mana kita bekerja dengan rakan berjenama untuk sediakan tawaran-tawaran ini. Kita ada dalam 70 juta produk. Yeah. Yeah. And kita ada satu segmen is called Crazy Brand Mega Offer, di mana pukul 12 malam sampai 2 pagi you can find the best deals during that hour, and barangan akan ditawarkan sehingga 90% diskaun. Dalam Crazy Brand Mega Offers, kita ada about 40,000 barangan yang pelanggan boleh cuba beli. And we will feature it under Lazada Favorites. Okey, dan kemudian ada kempen Lazad Diana. Yes, correct. Potongan lebih 60% jenama F&B seperti Baskin Robbins, Ippudo, Life, Burger King dan banyak lagi. Betul. Gadget dan tech pula bagaimana? Gadget dan tech ada sampai 50% diskaun. Termasuk jenama-jenama hebat. Baik. Okey, kalau kita lihat pun kabarnya ni Lee Min Ho ni akan join Lazada 11/11 ni. Bagaimana pelibatan Lee Min Ho ni? Datang ke Malaysia ke? Tidak boleh, COVID-19. Okey. Bagaimana agaknya? So we are very excited to have Lee Min Ho as our first brand ambassador regionally. So dia bukan sahaja duta Malaysia, dia dalam
6 negeri Lazada. So dengan itu dia adalah merupakan upah kami. Tapi dia kita rasa dia dikenali sebagai seorang berpersonaliti yang bersemangat, optimistik dan sering memberikan very positif galakan kepada dia punya peminat. Dan kacak. Heartthrob Lazada ni. Yes. So it is very in line with our tagline that says "Go with your heartbeat." And in bahasa Malaysia, it's ikutlah gerak hati. Dengan isyarat jari hati ataupun nampak love sign yang selalu kita buat tu. Okey, dan merupakan duta jenama tempatan selain daripada Aida Jebat. Yes. Dan kalau kita lihat Lee Min Ho juga bersama kita 11 nanti, dan jangan lupa untuk menambah pembelian anda ke Add to Cart. Yes, sebab Lee Min Ho dah Add to Cart dah. Dia dah Add to Cart dah. Okey. Yes. Baik, dan kalau kita apa juga yang boleh diharapkan oleh pengguna daripada Chief Discount Officer Show bersama dengan Ain Idrus agaknya akan juga berlangsung pada 11 hari bulan 11 nanti. So Ain Idrus is our Chief Discount Officer. Peranan dia adalah untuk mencarikan harga terbaik dan diskaun tawaran yang terbaik untuk pelanggan kita. So she will be featuring all the best deals. And dengan kerja baik dia, I'm not surprised that her show is actually very popular amongst our viewers because we introduced her during 9/9 and dia sudah like quite popular amongst the viewers and our fans. So dia akan membawakan sama juga tawaran yang kita akan offerkan di 11/11 ni dengan jaminan harga terendah sekali. So dengan jaminan harga terendah, tawaran terbaik dan banyak voucher yang kita akan make available during the show. Okey, Diana. Jadi saya rasa semua perlu menyediakan duit dan dompet untuk Lazada 11/11 ini. Okey, dan jadi apa yang kita boleh harapkan daripada Super Show tahun ini, Diana, daripada Lazada? Silakan. So, we are very proud of our Super Show. Ini adalah kali ketiga kita sediakan rancangan ini. So, seperti biasa, diskaun dan promosi-promosi yang menarik akan ditawarkan di Super Show. And also, this time around, it will be dia akan dikembalikan pada 10 November dari 9 malam hingga 12 midnight. And secara langsung disiarkan dari Axiata Ariana. And you can watch it through Lazada, aplikasi Lazada, TV3 dan saluran YouTube kedua-dua Lazada dan TV3. Persembahan hebat dari Yuna Haris Zazman, Douglas Lim, penampilan duta jenama Aida Jebat, Ismail Izzani, Sean Lee dan juga Joey Leong. Jenama-jenama hebat seperti Maybelline, Calorino, Family Guard, Photobook, Samsung dan Nissan. Pameran Super 11/11 juga dijangkakan menjadi yang terbaik. Okey, jadi saya pastikan Lazada akan membawakan yang terhebat, yang terbaik pada 11 hari bulan November ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Diana Bu, Ketua Pegawai Pemasaran Lazada Malaysia, dan terima kasih Lee Min Ho bersama kami pada hari ini. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, kita dah sampai ke penghujung siaran dan harapnya apa yang dikongsikan kami hari ini memberi manfaat kepada anda, memberi inspirasi dan juga membuka mata anda tentang apa sahaja insentif dan juga mengenai belanjawan 2021. Dan pastinya esok kita akan bawakan satu lagi topik menarik iaitu manfaat kopi bagi pada siapa yang pecinta kopi, biskut kopi, kek kopi dan kopi sendiri. Mungkin boleh terus bersama kami di WHR Extra esok bersama dengan Hawa dan juga Fiza. Saya mewakili rakan penyiar saya Fahrin dan juga penerbit Fiza Sajahan. Terima kasih kerana terus bersama Wanita Hari ini. Kita jumpa lagi esok. Jaga diri. Jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawan
ikuti aliran masa kini dia. Penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik.